AB Channel. Ni pun aku nak tegur juga, geng-geng DAP ni pun boleh tahan juga. Anthony Loh, dia tak sepatutnya pun komen pasal Datuk Seri Najib. No matter how much you hate Datuk Seri Najib, you are now in kerajaan perpaduan. Kenapa nak bantai Datuk Najib? Nak cerita pasal Datuk Seri Najib bersalah dan sebagainya. Petugas pasukan petugas khas mendapati Tommy Thomas dalam buku dia Justice in Wilderness telah langgar 17 kesalahan. Boleh didakwa di bawah Akta Perseorangan Pencegahan Rasuah, boleh didakwa di bawah Akta Hasutan, macam-macam. Kenapa dia orang tak cakap pasal Tommy Thomas? Kenapa dia? Okey, nak senyap. Tapi dalam kes Datuk Najib pun tutuplah mulut. Kita nak duduk dalam satu kapal. Belajarlah melalui kesilapan yang lepas. Jangan ungkit balik. Belajar melalui kesilapan yang lepas. Kenapa nak bantai orang yang duduk dalam penjara? Kalau kita dah start, bila you bantai Datuk Najib, kita akan start pertahan Datuk Najib. Last kali suasana tak kondusif. Last kali kita bergaduh sesama kita. Orang yang terasa dia lebih Najib daripada Datuk Seri Najib sendiri. Kalau ikut perangai diorang ni, Datuk Zahid letak jawatan. Wan Roshni letak jawatan. Semua yang menteri-menteri ni semua letak jawatan. Kalau diorang ni semua letak jawatan, diorang tidak ada kuasa politik, apa dia boleh bantu Datuk Seri Najib? Datuk Seri Najib boleh bebas cepat. Cuba pakai otak fikir. Engkau orang lah yang sabotaj Datuk Seri Najib sebab tak pakai otak. Perikatan Nasional ni boleh bebaskan Datuk Seri Najib. This is very stupid. Minta maaf cakap. Terdapat pelbagai tomahan dan persepsi negatif dari sesetengah penyokong Datuk Seri Najib Supaya tinggalkan Datuk Seri Najib. Ini semua manusia tak ada otak. Sepatutnya hari ini dia galakkan orang mendesak supaya Datuk Seri Najib diberikan keadilan. Mendesak supaya orang-orang yang menyeleweng dana 1MDB ni dihadapkan ke muka pengadilan. Patut hari ini diorang buat bising. Patut hari ini diorang pertikaikan kenapa manusia bernama Zeti Akhtar Aziz, Gubernur Bank Negara, yang diberikan surat daripada kerajaan Saudi dan juga Kementerian Kewangan Saudi dan juga kerabat diraja Saudi. Datuk Seri Najib bagi surat kepada Zeti supaya Zeti cek betul ke ni Kementerian Kewangan nak bagi duit kepada dia. Orang ni rupa-rupanya suami dan anak dia dapat 715 juta daripada Jolo. Mestilah nasihat dia kepada Datuk Seri Najib, nasihat yang membolehkan dia punya keluarga menerima dana daripada Jolo, menerima suapan rasuah daripada Jolo. Sama juga Datuk Seri Najib, bila ada permohonan daripada SRC International untuk memohon pinjaman daripada KUAP, Datuk Seri Najib arahkan Nur Muhammad Yaakob, bekas Menteri Mahathir ni, Zeti pun orang Mahathir juga, untuk membuat due diligence dan sediakan cabinet paper sama ada patut tak bagi pinjaman KUAP 4 bilion ringgit kepada SRC International. Orang ni dapat 85 juta ringgit daripada Jolo. Takkan dia akan buat laporan yang adil, laporan yang baik untuk memastikan dana KUAP ni selamat. Orang ni sehingga hari ni tidak didakwa. Zeti sehingga hari ni tidak didakwa. Jolo, the main culprit, yang DOJ kata terima 1.2 bilion US dollar, sampai sekarang tak didakwa. Rik Faisal tak didakwa. Tim Lesnar terima 75 juta sampai sekarang tak didakwa oleh kerajaan Malaysia. Roger Ng pun terima 35 juta ringgit dan ni US dollar. Ramai orang girlfriend pada Tim Lesnar, siapa nama dia, Rosanna, yang juga pernah menjadi CEO kepada Astro, dia pun ugut Tim Lesnar dapat 10 juta punya rumah. Kemudian dia boleh pulangkan balik saja rumah saja. Boleh ke macam tu? Sedangkan Datuk Seri Najib bersumpah dengan kalimah wallahi wa billahi wa tallahi hingga hari ni. Mana perginya janji nak laksanakan apa dia panggil, Royal Commission of Inquiry, apa dia panggil, RCI terhadap Tommy Thomas.
Mana pergi janji ni? Sepatutnya dia orang ni highlightkan benda ni. Kurang-kurang ada pressure. Kan? Tapi bila buat kenyataan bodoh, kata orang dalam kerajaan hari ni gila jawatan, gila harta, dah lupakan Datuk Seri Najib. Cuba bayangkan kenyataan kamu begini. Kalau kata Datuk Seri Najib ada 1000 penyokong, orang UMNO ada jawatan, dengan kenyataan macam ni akan menambah jumlah orang UMNO yang menyokong Datuk Seri Najib ke akan menyebabkan dia orang ni menjauhkan diri daripada Datuk Najib. So pakai otak lah. Kadang-kadang dia orang ni terasa dia orang ni lebih Najib daripada kita ni. Lepas tu bila keluar ayat-ayat macam ni, penyokong Datuk Seri Najib yang dalam kerajaan ni bukan semua malaikat tau. Dia orang ni bermati-matian membela Datuk Seri Najib. Cuma dia orang tak boleh lah beritahu dengan kau apa dia orang buat. Banyak benda kena dirahsiakan. Takkan Datuk Seri Zahid nak beritahu akibat daripada dia buat apa? Affidavit tu, baginda tuanku pun murka. Takkan dia nak beritahu? Bukan satu dua tuanku yang murka tau. Bukan seorang yang murka tau. Nak beritahu ni. Tapi dia ambil risiko. Malah ada yang menafsir dia lawan kerajaan. Dia ambil risiko. Engkau pernah buat? Kau tak pernah buat. Datuk Seri Wan Rusdi, Menteri Besar Faham, dia ambil risiko. Kalau tiba-tiba tuanku nak tukar Menteri Besar macam mana? Ada tak dia orang dipikir? Sedap mulut dia orang ni. Aku cakap mulut musibat marah. Tapi memang betul musibat dia orang ni. Dia ingat dia orang ni lebih najib daripada orang lain ni. Pakai otak lah. Pakai otak. Datuk Zahid ambil risiko. Wan Rusdi ambil risiko. Ramai pemimpin UMNO buat kerja untuk bantu Datuk Seri Najib. Tapi bukan semua kita boleh cerita dekat live. Patut saya tak boleh cerita pun tentang benda ni. Tapi nak buat macam mana? Sebab pengikut-pengikut satu dua kerat ni, kadang-kadang kebodohan dia orang ni memaksa kita kena cerita benda yang tak sepatutnya kita cerita. Hari ni orang yang bermati-matian untuk bela Datuk Najib ni, dia orang mati. Kalau besok lusa dia orang dah tak boleh tahan. Kita bela, kita dah dimurkai, tuanku murka. Lepas tu orang UMNO yang pro Datuk Seri Najib ni pun bantai. Last kali kata tak apalah, suka hati korang lah. Siapa nak bela Datuk Najib? Otak-otak dia orang ni, bila dia cakap orang yang ada jawatan dalam kerajaan, maknanya menteri-menteri dalam kerajaan, dia orang ada terfikir tak setidak-tidaknya atas usaha Datuk Zahid, Azalina dan kawan-kawan dalam menteri ni, kurang-kurang hari ni kita dapat lihat satu. Datuk Najib sepatutnya bila dia kena 12 tahun penjara dan 250 juta denda, 260 ke 250? 260 kan? Dia kena lalui 1/3 hukuman baru dia boleh mendapat pendengaran petition pengampunan gergaji. Maknanya sepatutnya dia tunggu 4 tahun tau. Sepatutnya dia tunggu 4 tahun. Tapi tahun pertama je, setahun je, Datuk Seri Najib dah dapat potong queue. Berapa ramai orang tahanan dan banduan lain menunggu, tapi Datuk Seri Najib dapat potong queue. Tahun pertama dapat pengampunan, dapat masuk ke lembaga pengampunan. Kalau kita tidak ada kuasa politik ni, kalau ikut perangai-perangai bahalul ni, orang yang terasa dia lebih najib daripada Datuk Seri Najib sendiri, kalau ikut perangai dia orang ni, Datuk Zahid letak jawatan, Wan Rusdi letak jawatan, semua yang menteri-menteri ni semua letak jawatan. Kalau dia orang ni semua letak jawatan, dia orang tidak ada kuasa politik, apa dia boleh bantu Datuk Seri Najib? Datuk Seri Najib boleh bebas cepat. Cuba pakai otak fikir. Adakah dengan laungan oh hidup bosku itu boleh membebaskan Datuk Seri Najib? Ataupun hantar kuih kat mahkamah setiap hari itu boleh
membebaskan Datuk Seri Najib. Use your bloody brain lah. Use your bloody brain. Yang pasti apa yang kamu buat, bekerjasama dengan Perikatan Nasional, bekerjasama dengan Khairuddin Abu Hassan, bekerjasama dengan Hamzah Zainuddin, bekerjasama dengan Wan Saiful Anjay, dengan Hisham Jalil. Inilah benda-benda yang menampakkan bahawa ada jalinan dengan Perikatan Nasional. Dan inilah yang boleh membantu untuk dudukkan Datuk Seri Najib lagi lama dalam penjara. Koranglah yang sabotaj Datuk Seri Najib. Sebab tak pakai otak. Masih percaya lembu-lembu Perikatan Nasional ni boleh bebaskan Datuk Seri Najib. This is very stupid. Minta mak cakap. Mana otak letak? Otak ni biar duduk di atas kepala, jangan duduk di lutut. Sepatutnya hari ni kita ramaikan orang yang nak menyokong Datuk Seri Najib. Takkan semua orang yang nak menyokong Datuk Seri Najib kena letak jawatan dalam kerajaan, kena letak jawatan dalam MT UMNO supaya dia boleh jadi penyokong Datuk Seri Najib. Anak-anak Datuk Seri Najib pun pegang jawatan dalam UMNO, pegang jawatan dalam kerajaan. Bila korang cakap tu, kau rasa anak-anak dia pun tak ada terasa. Cubalah pakai otak sikit. Cuba pakai otak, berfikir dengan waras. Jangan ingat korang je. Datuk Zahid peranan dia mungkin pujuk baginda tuanku, yang tuan aku. Mungkin pujuk kabinet, permudahkan. Sikit hari lagi kerajaan nak luluskan akta tahanan di rumah. Dulu mungkin tidak melibatkan Datuk Seri Najib. Tetapi selepas ini Datuk Seri Najib, selepas 23 Ogos 2024, tempoh tahanan dia kalau naikkan kurang daripada 4 tahun. Kelayakan pertama tu dah ada. Cuma dari segi kes-kes mahkamah dia yang lain belum selesai. Satu kes dah selesai. Dulu kalau Tan Sri Idrus Harun tak batalkan representasi, 4 representasi yang sepatutnya dah di NAA, tapi silap pasal umum Datuk Seri Zahid dapat di NAA. Saya dipahamkan Tan Sri Idrus Harun batalkan representasi yang dah pun diterima. So kena mohon balik representasi. Dan alhamdulillah untuk kes pindaan audit, laporan audit, ampunan penuh daripada ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda yang Tuan Agong yang baru, yang ke-17. Jadi jangan kita ialah, saya cakap terus terang lah, saya cakap terus terang, saya bimbang, saya bimbang, dan saya boleh nampak malapetaka yang bakal dihadapi oleh negara kita. Disebabkan kebodohan puak-puak ni, Malaysia ni mungkin akan berhadapan dengan malapetaka. Kenapa saya kata begitu? Sebabnya, ambil contoh lah. Pertama ni, puak dalam UMNO yang terasa dia ni lebih najib daripada kita. Tak habis-habis serang DAP, satu hal. Tak habis-habis nak tengok kerajaan ni runtuh, satu hal. Tapi yang paling saya takut, perangai diorang, apa yang diorang buat pada PRN yang ke-16, PRN di 6 buah negeri ni, akan diulangi pada PRN yang ke-16, PRU yang ke-16. Bagaimana ada 1-2 pihak yang mengatakan undi PN, tak sanggup undi PN, undi bebas. Benda yang sama akan diulang PRU yang ke-16. So kalau benda ni berlaku, apa akan jadi? Datuk Seri Najib akan merengkuk dalam penjara sampai bila? Ini dia orang ni tak pakai otak fikir. Datuk Seri Najib yang akan jadi bangsa. Kita ni selamat lagi duduk di luar. Dia orang ada fikiran. Bila dia memuncak tak puas hati kerana Datuk Seri Najib belum dapat pembelaan, dia tunggu pilihan raya je. Macam mana dia hukum kita 6 buah negeri yang lepas, dia akan hukum kita untuk pilihan raya umum yang ke-16. Ni pun aku nak tegur juga, geng-geng DAP ni pun boleh tahan juga. Anthony Loh, dia tak sepatutnya pun komen pasal Datuk Seri Najib.
No matter how much you hate Datuk Seri Najib, you are now in Kerajaan Perpaduan. Keep your bloody mouth shut. You do not have to comment about Datuk Seri Najib. It's not necessary. Bila dia komen benda yang tak sepatutnya dia komen, it's going to make us difficult. Kita cuba nak pastikan kerajaan ni kekal. Unless you dah bosan, penat jadi kerajaan, penat jadi menteri, penat ada bodyguard, penat ada perks sebagai seorang menteri, you rasa nak jadi pembangkang atau kluster mahkamah, then it's up to you. But you are together with UMNO, and Datuk Seri Najib is part of UMNO. Please lah, please do not comment anything about Datuk Seri Najib, no matter how much you hate him. Ini pemimpin kami tau. Apa kamu cakap tu memberi kesan yang mendalam pada jiwa kita. Stop it. Raya pun sama. Lepas tu perempuan seorang lagi tu, apa nama dia, what for? Kita faham Akmal, you sakit hati dengan Akmal, you bantai Akmal seorang. Kenapa nak bantai Datuk Najib? Nak cerita pasal Datuk Seri Najib bersalah dan sebagainya. Petugas pasukan petugas khas mendapati Tommy Thomas dalam buku dia Justice in Wilderness telah langgar 17 kesalahan. Boleh didakwa di bawah Akta Persuruhanjaya Pencegahan Rasuah, boleh didakwa di bawah Akta Hasutan, macam-macam. Kenapa dia orang tak cakap pasal Tommy Thomas? Kenapa dia? Kenapa dia? Sehingga hari ini kerajaan kabinet dah putuskan untuk buat RCI terhadap buku Tommy Thomas ni. Kenapa senyap? Okey, nak senyap. Tapi dalam kes Datuk Najib pun tutuplah mulut. Kita dah duduk dalam satu kapal. Belajarlah melalui kesilapan yang lepas. Belajar melalui kesilapan yang lepas. Jangan ungkit balik. Belajar melalui kesilapan yang lepas. Benda yang kita tak perlu komen, jangan komen. You marah dengan Akmal, you balonlah Akmal. You balon Datuk Seri Najib, tak ada kena-mengena pun dengan Akmal. Buat apa? Bukan Akmal ni ambil instruction daripada Datuk Seri Najib. You marah dengan Hisham Jalil. Hisham Jalil nak jumpa Datuk Seri Najib 3 kali. Datuk Najib tak nak jumpa. Tak ada kaitan dengan Datuk Najib. You tak puas hati dengan puak-puak ni, you bantai lah dia orang. Kenapa nak bantai orang yang duduk dalam penjara? Kalau kita dah start, bila you bantai Datuk Najib, kita akan start pertahan Datuk Najib. Last kali suasana tak kondusif. Last kali kita bergaduh sesama kita. Last kali kerajaan ni runtuh. Unless ada planning nak bawa PAS masuk dalam, kita pun tak ada masalah. Kalau nak bawa PAS masuk dalam, bawa, no problem. Setidak-tidaknya PAS boleh menyucikan DAP. Tapi kena ingat, kalau dulu pilihan raya lepas 97% masyarakat Cina sokong DAP, kalau mereka berkawan balik dengan PAS, mereka mungkin akan beralih pergi MCA balik. Jangan lupa tu. Bagi kita tak ada masalah. Kita pun pernah jadi pembangkang, bukan tak pernah. Tetapi kalau ada niat nak lihat kerjasama yang baik antara BN, PH, kerajaan perpaduan yang lain, please stop giving any comments about Datuk Seri Najib. Macam mana kita cuba untuk elak komen pasal Lim Kit Siang, pasal Lim Puan Eng, kebobrokan yang lepas, janji-janji yang lepas, we avoid from saying all those kind of things. Please, cuba elakkan. Sebab kita nak berkawan lama. Bila nak berkawan ni, kena buat cara nak berkawan.
tak boleh berkawan dalam masa yang sama you libas kawan. Akmal ni kita pun dah tahu lah dia dengan Isyamuddin tu Lusif. Jadi kita jangan bazir masa. Kita anggap je lah, biarlah dia kepala dia. Apa dia cakap tu tidak mewakili parti kita. Jadi jangan belasah parti, jangan belasah orang yang masih disayangi oleh parti kita. Okey. AB Channel.